Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmazidah binti Muhammad Zain. Hari ini saya akan membentangkan subjek CFT 1032, reka bentuk seni tradisional yang saya memilih tajuk rumah tradisional. Rumah tradisional Melayu. Di sini saya lampirkan sedikit biodata saya. Saya merupakan anak jatin negeri Kelantan. Saya mempunyai 3 adik-beradik dan merupakan anak yang kedua. Sedikit kata-kata mutiara daripada saya. Apa yang menurutmu baik belum tentu baik di hadapan Allah. Apa yang menurutmu buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Saya teruskan dengan blog saya, pembentangan saya hari ini. Tentang rumah Melayu tradisional. Rumah Melayu merupakan seni bina yang terhasil daripada pengaruh gaya kehidupan, kepercayaan serta pegangan agama, amalan, kebudayaan dan pengaruh penjajahan barat. Semakin cantik ukiran dan kehalusan pembuat sesuatu reka bentuk, maka ia akan lebih berharga dan hanya akan dipakai oleh bangsawan sahaja pada masa tersebut. Di negara Malaysia mempunyai banyak rumah tradisional. Di setiap negeri mempunyai rumah tradisional yang mereka sendiri. Seperti rumah tradisional di Kelantan, Terengganu, Melaka, Johor, Negeri Sembilan dan Kedah. Di sini ada 2 jenis rumah beratap panjang di Kelantan, iaitu rumah bujang dan rumah tiang 12. Rumah bujang merupakan rumah penghasilan sederhana atau di bawah rata-rata sahaja orang-orang Kelantan yang kehidupan sederhana. Rumah bujang adalah rumah yang paling awal dihuni oleh masyarakat di Kelantan. Rumah bujang mempunyai bentuk yang lebih kecil berbanding dengan rumah tiang 12. Walaupun begitu, rumah bujang mempunyai ciri-ciri yang tidaklah begitu berbeza dengan rumah tiang 12. Di sini masyarakat zaman dahulu membuat perbezaan susur lapis di antara yang berpangkat dan rakyat biasa. Rumah bujang terdiri dari 6 kolom utama, manakala rumah tiang 12 mempunyai 12 kolom utama. Kolom ialah tiang. Rumah tiang 12 dibangunkan oleh orang-orang kaya dan elit sahaja. Ukiran rumit di dinding melambangkan status tinggi dari pemilik rumah. Rumah tiang 12 dapat ditemukan di beberapa desa dan di Kota Baharu, Kelantan. Tiang digunakan bukan sebarang kayu. Kayu adalah salah satu jenis material konstruksi. Mereka akan memilih kayu yang terbaik supaya rumah yang dibina itu bertahan lama dan mampu menampung isi yang berada di dalam rumah tersebut. Di antara kayu digunakan ialah kayu jati. Kayu jati ini adalah yang paling terkenal dan paling mahal. Tetapi kegunaannya tidak dapat disangkalah, memang tahan lama. Dan kayu merbau serta kayu jenis gaharu. Kayu jenis gaharu merupakan salah satu kayu termahal di dunia dan jenis kayu terbaik di Nusantara. Kayu ini memiliki ketahanan yang lazak, kuat, kukuh dan tahan lama. Kayu berkualiti yang tumbuh di Pulau Kalimantan ini memiliki tampilan yang berwarna kehitaman yang berbau khas. Jenis kayu ini sangat bagus digunakan untuk berbagai material bangunan, mulai dari rangka rumah hingga ke perabot rumah seperti almari dan sebagainya. Elemen penting dalam pembuatan rumah tradisional ialah kolong. Kolong ialah ruang bawah rumah, iaitu ruang bawah rumah. Ini kolong, ruang bawah rumah. Untuk memudahkan angin, salur-salur angin melalui rumah tersebut. Sebab itu, rumah Melayu tradisional, rumah kayu ini sejuk.
Selepas itu, kita mempunyai serambi. Serambi ialah beranda yang mana dipanggil anjong atau porch untuk mengaluk-alukan tetamu yang hadir ke rumah. Rumah ibu, rumah ibu ialah ruang tamu dan dapur ialah tempat penyediaan makanan dan tempat makan. Dan seterusnya ialah pelantar. Pelantar ialah ruangan masuk wanita untuk senang masuk ke dapur. Pelantar ini berhubung di antara dapur dan rumah ibu. Biasanya pelantar ini ada di rumah tiang 12. Selepas itu, bahasa Kelantannya disebut jemure. Jemure ialah tempat untuk basuh kaki sebelum naik ke atas rumah. Biasanya jemure ini diperbuat daripada kayu nibong kerana kayu tersebut tahan daripada air. Di antara material rumah kayu tradisional ialah pemeleh, tiba layar, tibar layar dan ekor itik atau sisik naga, ekor itik dan ande-ande atau andam-andam. Andam-andam mempunyai ada dua, iaitu kepingan papan bersusun dan ande-ande jenis papan sekeping. Ya, untuk mencantikkan lagi rumah tersebut. Pintu gerbang, dinding janderia, janda hias, buah buton. Di sini saya akan menunjukkan tunjuk langit, gunungan kekisi, tiang gantung, tiang senggora. Di sini ialah tiang senggora. Ini ialah pintu gerbang untuk kemasukan orang lelaki. Dan ini ialah kemasukan tempat orang perempuan, iaitu pelantar. Okey, seterusnya saya menyebut jenis-jenis bumbung. Bumbung tradisional Melayu mempunyai 6 jenis bumbung, iaitu bumbung pisang sesikat, bumbung panjang, bumbung meru, bumbung perabung 5, bumbung limas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sahaja. Pada pandangan orang yang berjiwa halus, rumah tradisional memang amat menarik kerana binaannya penuh berseni dan dipenuhi dengan ukiran yang bermotifkan flora. Rumah tradisional juga menggunakan teknologi alam Melayu yang tersendiri yang dikenali sebagai tanggam dan pasak. Selain itu, ia juga kurang menggunakan paku besi untuk menjaga keutuhan kayu daripada mereput. Hakisan dari paku berkarat akan mempercepatkan reputan kayu dan mengurangkan ketahanan rumah. Okey, di sini saya sertakan rumah Kelantan, rumah tradisional Kelantan. Dan seterusnya ialah rumah Melaka, rumah tradisional Melaka. Sememangnya sudah terkenal Melaka dengan gelaran Melaka Bandaraya Bersejarah. Apa yang menarik lagi ialah rumah tradisional mereka mempunyai tangga yang amat unik, berwarna-warni, menjadikan rumah itu kelihatan cantik dan menarik. Diperbuat daripada batuan konkrit. Struktur binaan tangga batu ini dikatakan dipengaruhi oleh seni bina negara China dengan hiasan jubin ini diimport dari negara luar seperti Belanda dan Jepun. Sedikit info menarik di sini, struktur tangga ini juga melambangkan status penghuninya pada suatu masa dahulu. Di samping struktur tangga batu dan bumbung rumah dengan bentuk yang panjang, rumah tradisional Melayu ini dikenali sebagai rumah Melaka. Rekaan bentuk bumbung rumah ini dikatakan dipengaruhi oleh unsur seni bina Bugis Jambi, Riau dan Minangkabau. Dan seterusnya ialah Rumah Agam Peranakan Pulau Pinang yang dibina pada tahun 1890 ini merupakan sebuah seni binaan yang kaya dengan sejarah lampau. Rumah agam ini mempamerkan sejarah lampau penempatan orang Cina Selat di Pulau Pinang.
Dan seterusnya ialah rumah peranakan Baba Nyonya di Melaka. Jika anda ke Melaka, jangan ketinggalan untuk melawat Muzium Warisan Baba Nyonya ini yang terletak di Jalan Tun Tan Cheng Lock atau turut dikenali sebagai Millionaire Row. Seterusnya ialah Rumah Terengganu. Terdapat beberapa bentuk rumah tradisional Melayu dan salah satunya dipanggil Rumah Limas Bungkus. Struktur rumah ini dikenali berdasarkan bumbung rumahnya yang terdiri daripada sebuah perabung lurus dan bersambung pula dengan 4 buah perabung yang turun ke cucuran atap dan dihiasi dengan ukiran-ukiran kerawang kayu. Rumah jenis ini mempunyai beberapa bentuk daripada bentuk panjang dan bersegi 4 tepat. Ruangnya pula terdiri daripada ruang anjung, beranda, rumah tengah dan dapur. Dan Istana Kenanga terletak di Kuala Kangar. Apa yang menariknya, istana ini tidak menggunakan sebarang paku untuk membinanya. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.